Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada malam ni dalam bahagian dalam muamalat Islam. Dalam berjual beli adalah satu perkara yang tak dapat tidak setiap manusia perlu melakukannya. Sebab setiap manusia tak mampu untuk melakukan keseluruhan perkara. Pasti dia ada satu kemahiran dan ada kekurangan di bahagian yang lain. Perkara ini hari-hari berlaku pada diri kita, sama ada belinya secara online ataupun secara fizikal. Di antara syarat jual beli ini semuanya ada 5. Dan pada malam ni kita nak bincangkan mengenai salah satu daripada 5 perkara tersebut, iaitu al-mabi'. Barang yang dijual tersebut adalah mestilah maqdur at-taslim. Salah satu daripada syarat untuk sahnya jual beli tersebut. Mana ketika mana akad berjual beli, transaksi jual beli, pada ketika itu pembeli mampu untuk menyerahkan barang yang dijual tadi kepada si pembeli. Itu syaratnya. Apa asal ataupun dalil terangan daripada berjual beli? Diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan juga selain daripada mereka, Nabi SAW melarang daripada bai'ul gharar. Gharar ni apa? Mafhum dalam bahasa mudah dipanggil khianat ataupun menipu. Hakikatnya secara umum gharar ini merangkumi pelbagai perkara. Kalau kita lihat ibarat fiqh, ulama sendiri mereka berbeza lepas mana mereka sepakat dalam gharar. Bila mereka sepakat gharar memang perkara yang dilarang oleh Nabi, sebab Nabi larang perkara tersebut dalam hadis. Kemungkinan ajma'a ta'rifin lil gharar wa awjazahu ma zakarahu as-Sarakhsi. Menyatakan al-gharar ma yakunu masturul ain. Gharar itu adalah suatu perkara yang tersembunyi, masturul aqibah, yang mana hasil natijahnya tersembunyi. Kita jual satu benda, nampak macam elok, tapi sebenarnya ada perkara yang tersembunyi. Kesudahannya orang yang membeli tidak menyukai perkara tersebut. Yang dimaksud dengan bai'ul gharar, al-bai'ul ladzi aqabathu masturatun. Kesudahannya tersembunyi yang tidak diketahui akhirnya. Kita dah beli, tapi sebenarnya di sebalik barang yang kita beli ada perkara yang disembunyikan oleh penjual. Itu makna gharar. Dan maksud yang didefinisikan oleh Imam Sarakhsi samalah seperti mana Imam Al-Kasani rahimahullahu ta'ala menyatakan al-gharar adalah al-khatir alladhi istawa fihi tarful wujum wal adam bimanzilati syak, iaitu bahaya yang sama ada ataupun tiada di tempat ragu-ragu. Ada tak ada, ada atau dan tiada berada di tempat syak, ragu-ragu. Ini elok ke tak? Elok ke tidak elok? Imam Al-Kasani menyatakan perkara tersebut. Imam Al-Kasani, Imam As-Sarakhsi, semua daripada mazhab Hanafi. Semua Imam Asy-Syirazi dalam Muhazzab mazhab Syafi'i menyatakan al-gharar, definisi dia man tawa anhu amruhu, suatu perkara yang tersirat di dalamnya, wa khafiya alaihi
aqibatuhu, iaitu perkara yang tersembunyi kesudahannya. Dia simpan kecacatan ataupun dia tak menyatakan kecacatan yang ada dalam barangan tersebut. Imam Al-Qarrafi, Imam Al-Qarrafi ini dalam mazhab Maliki menyatakan asal gharar adalah sesuatu perkara yang tidak diketahui. Adakah ia akan terhasil ataupun tidak terhasil? Maknanya boleh dapat ataupun tak boleh dapat. Itu juga termasuk gharar. Seperti yang kita bincang tadi, gharar ini memang Nabi larang. Apakah yang dimaksudkan gharar? Gharar adalah satu, bukan sekadar makna khianat, bukan sekadar makna penipu, tapi maknanya luas, umum. Imam Al-Qarrafi menyatakan dia sendiri tak tahu, bukan dia, penjual itu sendiri pun tak tahu sama ada dia dapat ataupun tidak. Contohnya dia menjual burung yang sedang berterbangan di udara. Dia jual ikan yang berada dalam sungai ataupun lautan, dan perkara ini dia pun tak tahu dia dapat ke tidak. Jadi perkara seperti ini, seseorang yang jual ayam dalam hutan, maka hukumnya tak sah, kerana dia sendiri tak tahu dia dapat ataupun tidak. Kemudian dalam berjual beli ni perlu ta'yin. Ta'yin ni perlu tentukan. Dalam berjual beli ada dipanggil sebagai bai'ul mulamasah ataupun bai'ul husad. Semua ni perkara yang dilarangkan. Perkara yang dilarang. Bai'ul mulamasah, sentuh kena beli. Bai'ul husad, baling batu dekat mana jatuhnya batu tersebut kena beli. Walaupun dia tak tahu saiz berapa, walaupun dia tak suka warna tu, dia kena beli. Itu dipanggil bai'ul husad. Ini semua pada zaman jahiliah dahulu. Jadi perkara seperti ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Okey. Wal waqi', realitinya gharar ini maknanya makna yang umum, yang merangkumi perkara-perkara juz'iyat, masalah-masalah juz'i, masalah-masalah yang kecil. Walladhi yatahassal min sabri juz'iyatihi anna al-gharar la yakhlu min ahad al-ahwal. Boleh kita simpulkan di sini, gharar tidak sunyi daripada salah satu tiga perkara ini. Yang pertamanya, kemungkinan gharar yang dimaksudkan oleh ulama adalah al-ma'qud alaihi ghairu maqduris taslim. Benda yang diakad jual beli, barang tersebut tak mampu untuk diserahkan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, berkemungkinan juga gharar itu adalah yashtamilul aqdu ala jahalatin fil ma'qud alaihi. Menjual akad yang merangkumi perkara yang jahalah, perkara yang tak diketahui dalam barangan tersebut. Sama ada tak tahu harga, tak tahu barang, ciri-ciri barang tersebut. Kalau kita upah orang, kita tak tahu berapa sewaan yang kita perlu bayar. Macam kita repair lah. Bila kita nak repair kereta, motor, kita tanya dulu, ni kena berapa? Berapa ringgit kena ni? Kalau kita tukar barang ni berapa? Jangan tukar dulu baru tanya. Sebab sama juga bila kita makan. Sebahagian kita makan baru bayar. Tapi pastikan kita tahu harga dulu. Taklah maksudnya tahu harga yang tepat, tapi paling kurang kita tahu harga yang tidak melebihi kadar yang sepatutnya yang kita nak. Kalau tuan-tuan beli ikan seekor, nasi putih, sayur sikit, RM36, itu pelik lah. Tapi benda ni boleh berlaku. Saya ada kena sekali juga dulu, beli nasi ikan dalam perjalanan balik ke kampung, datang sini, ikan RM36. Tapi kita pun tak sedar masa tu, bagi RM50. Tapi sedar-sedar mahal lah, RM36. Pastikan perkara yang kita nak jual beli, perkara tersebut diketahui. Kemudian perkara yang ketiga, kemungkinan makna gharar yang Nabi larang itu, iaitu fihi makna ta'liq tamlik 'ala al-fatir, iaitu dia menggantungkan pemilikan tadi di atas satu perkara yang bahaya ataupun di atas nasib, seperti judi. Dia gantungkan pemilikan jadi seperti judi.
Kalau menang, dapatlah benda tu. Kalau kalah, maka tak dapatlah benda tu. Judi ni sebenarnya zaman dulu, judi ni kita pergi ke pampai-pampai baru judi. Sekarang ni di handset kita pun dah judi. Kadang-kadang di surau pun boleh jadi judi, dalam kita tak sedar. Ataupun di kalangan jemaah surau, contoh main badminton, maka diletakkan cagaran seorang berapa ringgit. Contoh menang dapat keseluruhan duit tadi, maka ini dianggap sebagai judi. Kerana apa itu, nak mudah faham tentang judi ini, iaitu salah seorang daripada peserta ada rasa rugi. Saya masuk main badminton, saya bayar RM50, tiba-tiba hangus RM50 tu. Rasa kesal. Sebab apa? Dah bayar RM50, mengharapkan menang, rupanya kalah. Bila ada rasa kekesalan, rasa rugi, maka itulah sebenarnya judi. Sebab apa? Hadiah itu adalah hadiah daripada peserta, berbeza dengan hadiah bukan daripada peserta. Orang lain yang taja, tuan-tuan tak akan rasa rugi pun, masuk je. Kena bayar? Tak kena bayar, tapi menang dapat hadiah. Tuan-tuan tak rasa rugi pun kalau kalah. Itu bukan judi. Kepada saya mengenai dengan, tapi semua dapat hadiah. Jadi macam tak judi. Sebab apa? Sebab semua tak rasa kesal dan tak rasa dalam waktu yang sama, ketika mana semua dapat hadiah tersebut, hadiah peserta pertama ni besar, hadiah peserta kedua kecil sikit, hadiah peserta ketiga lagi kecil, yang lain tu dapat biasa-biasa. Tapi yang penting semua dapat hadiah, tak terkecuali. Ini pun dipanggil judi. Sebab orang yang dapat nombor 4, 5, 6, RM50, dapatnya tak sampai RM5 nilai dia. Ada nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Judi. Melainkan kalau bukan untuk hadiah lah. Contohnya kita beli, kumpul duit seorang RM50, siapa nak main, untuk sewa gelanggang. Sewa gelanggang semua dapat. Semua peserta yang lebih main, yang bayar dapat lebih main, ataupun sebahagian dapat kurang dapat bermain, tak ada. Yang penting tak ada rasa rugi pun, sama semua. Itu tidak dipanggil sebagai judi lah. Diserahkan. Ada beberapa keadaan. Ma la yaqdir al-ba'i' ala taslimihi 'inda al-'aqdi wa innahu ghararun. Suatu barangan yang akad berlangsung, maka itulah dinamakan sebagai gharar. Dah dia tak tahu sama ada kesudahan dia penjual tersebut mampu serah ataupun tidak. Aku jual ikan di sungai, di kolam ni. Kolam tu ada ratusan ikan. Yang mana satu ikan, anak ikan, kesudahannya, maka itulah dipanggil sebagai gharar. Oleh yang demikian, ulama-ulama fiqh mereka menyebut tidak boleh. Kitab-kitab terdahulu, hamba yang al-abiq, hamba yang lari. Hamba zaman dulu boleh jual, pun tak tahu dia dapat balik ataupun tidak. Walaupun hamba tersebut adalah penjual memiliki hamba tadi. Bila jumpa hamba tadi tetap milik dia, bukan milik orang lain. Sebab dia memiliki, dia yang, adakah dia mampu untuk menyerahkan ketika akad ataupun tidak. Maka wa yadkhul fihi kullu ma faqadahu al-bai' min mamlukatihi. Setiap perkara yang penjual memilikinya, dia tengok ikan tu ada banyak, orang nak beli pun nampak ikan tu, jadi dia boleh tak jual? Dia nak jual ikan satu kolam, boleh.
kalau dia jual ikan satu kolam kepada seseorang, dia tengok keadaan ikan. Bila dia nak ambil ikan tu dah tak banyak. Macam mana? Dalam jual beli, dia ketika mana berjual beli, dia mesti tahu perkara ketika transaksi berlaku, maka kena bila serahkan kepada kita jual beli buah minggu depan. Dia kata nak serah minggu depan. Tengok minggu depan dah tak boleh nak serah dah. Lebam, ada yang busuk, maka hukumnya tak sah. Tak sah. Melainkan dia nak serah dah. Transaksi memang jual beli dah selesai. Beberapa hari. Itu atas inisiatif daripada pembeli, bukan daripada penjual. Penjual yang menjual, dia tak mampu serah, tak mampu menyerahkan dalam masa itu, dia beri tempoh beberapa hari, disyaratkan tidak ada berlaku perubahan pada barang yang hendak dijual. Sekiranya ada berlaku, pastilah perkara tersebut ada dan juga akad jual beli itu berlaku. Kalau jual ikan satu kolam, tiba-tiba hilang separuh, maka tak sah. Mana dia dijual ikan di kolam keseluruhannya pada hari ini, dan dia kata dia akan, bukan salah dia lah. Kalau ikan tu mati, yang ambil sebahagian, dia tangkap sebahagian dan jual, maka itu tidak dibenarkan. Imam Al-Qurukhi dia menyatakan yan'aqidu bai'ul abiq. Dia kata kalau hamba yang lari, jual beli dia sah. Dijumpai hamba tersebut dan penjual pun serah kepada si pembeli, sah. Hukumnya harus sah. Tetapi dan tak perlu pun untuk akad yang baru. Melainkan kalau qadhi yang memfasahkan akad nikah, memfasahkan akad jual beli tersebut. Ini sebenarnya dalam tapi majoriti di kalangan ulama mereka tak setuju ni. Mereka menyatakan hukumnya tak sah. Hukumnya sama seperti menjual burung yang sedang berterbangan, tetapi burung tersebut tidak ada di tangan penjual, maka hukumnya tak sah. Walaupun dia dapat kembali. Mana selepas jual beli barang tak ada, mana akad jual beli itu tergantung. Sekiranya dijumpai maka sah. Sebahagian ulama menyatakan seperti itu, tapi majoriti ulama menyatakan hukumnya tidak sah. Melainkan kalau dia jual beli yang mana dia boleh ambil, contoh kolam kecil je, yang besar ataupun dalam sungai, mungkin susah untuk dia dapati ikan yang pembeli itu nak. Amma idza kana al-mabi' bi yadi ghasibin muayyan, apabila barang yang dijual di tangan perampas, orang yang merampas, berada di tangan perampas, maka pemilik barang tersebut jual kepada siapa? Kepada perampas tersebut. Maka in aqadal bai', maka sah akad jual beli tersebut mauqufan 'ala taslim, bergantung sekali lagi, apabila barang yang dijual itu berada di mencuri harta dia. Dia curi basikal, contoh saya ada basikal, orang curi basikal saya tahu siapa pencuri tersebut, cumanya saya jual juga basikal saya, tapi jual tersebut kepada selain daripada perampas atau pencuri dia, saya jual kepada orang lain. Maka di sini ada ulama menyatakan hukumnya sah, tetapi mauquf. Mauquf ini kita hold dulu, maka hukumnya sah. Al-maghsub fi hadhihi surah maqdurut taslim, kerana basikal ataupun barang yang dirampas, dia ada potensi untuk dapat kembali
basikal dia yang hilang ataupun barang dia yang hilang dengan kuasa sultan ataupun qadi, kuasa hakim, maka dia ada harapan untuk dapat, maka hukumnya sah kalau dia jual kepada selain daripada orang perampas tersebut. Illa annahu lam yanfuz fil hal liqiyam yadil ghasib suratan. Cumanya dia tak jadi akad jual beli pada ketika itu kerana barang tersebut pada ketika itu ada di tangan pencuri ataupun perampas. Serahkan barang kepada tuan punya barang, maka pada ketika itu terlaksanalah, maka yang kita holkan hukum dia tadi, maka akan sah jual beli tersebut. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Sekali kalau kata motor kita hilang orang curi, lepas tu polis dapat tangkap pencuri itu, tapi tak tahu kat mana lah, kata hilang kat kita, tapi jumpa kat tempat lain lah. Motor Yang jual motor, kata polis jual, dia lelong kan, dia lelong. dia akan keluar tender lelong. Dia menjual harta milik orang lain tak sah. Dia dalam muamalat Islam, dia ada dipanggil wakalah, ada dipanggil sebagai wilayah, ada dipanggil sebagai fadalah. Kepada orang lain untuk jual, itu sah. Itu dipanggil wakalah. Dalam satu lagi adalah dipanggil sebagai wilayah. Wilayah pun sah juga kalau ada basikal ataupun ada harta lah, basikal ke motor ke, tapi dia belum balik, maka ayah dia yang akan jaga harta tersebut, dan ayah dia ada hak untuk jual, tapi manfaat untuk anak. Kalau ayah dia jual motor ni, mungkin ada orang nak beli motor ni sebab motor dia dah tak ada jual dah, jadi harga dia melambung tinggi, contoh, maka dia jual dan berikan kepada anak yang belum balik tadi, maka hukumnya sah. Itu dipanggil sebagai wilayah, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil wali, kita panggil penguasa. Yang ketiga dipanggil sebagai fadalah. Fadalah ni adalah harta milik orang lain, kita jual tanpa motor saya, tanpa kebenaran daripada saya, maka itu dipanggil sebagai fadalah, hukumnya tak sah. Kalau motor yang dicuri, kemudian polis lelong motor tersebut, padahal kita tahu siapakah tuan punya motor, maka hukumnya tak sah jual beli tersebut. Walaupun dia lelong, tak sah. Dia jual tentang pemilikan. Pemilikan ada dua, satu pemilikan yang sempurna, satu pemilikan yang tak sempurna. Pemilikan yang sempurna ini, makna motor tadi dalam geran tu adalah nama dia, motor dia. Tapi orang curi dan dia buat report polis. Polis tahu tapi tak nak bagi kat dia. Sebab bila saya ada harta, saya ada motor, dan motor tu nama saya, dan tidak akan gugur motor tadi, tak boleh gugurkan pemilikan hak saya terhadap motor tadi, melainkan kalau saya muflis. Saya muflis, banyak hutang dengan orang berzai hutang, dengan bank penghutang, terpaksa bank sekat dan jual aset-aset saya, itu dibenarkan. Walaupun tak apa, sebab bank ataupun penguasa ada hak pada ketika itu. Bila kita jatuh muflis, semua aset kita akan disekat, di-hold, tak boleh digunakan, dan akan dipaksa jual pada ketika itu. Itu dibenarkan. Dalam situasi yang disebutkan tadi, kalau polis tadi jual juga, maka hukumnya tak sah. Tak sah, sama seperti mana bai'ul fadalah, menjual harta orang lain tanpa izin daripada orang tersebut, hukumnya haram lah. Haram dan berdosa. Orang yang membeli pun haram juga. Dia dah tahu kasut ni harga mahal, tapi dijual murah, ni mesti curi. Mesti curi, dia beli juga, maka hukumnya berdosa. Kalau sangkaan kuat dia lah, dia nak jual dengan harga murah, itu tak apa.
Tapi kalau dia tahu barang tersebut barang curi, dia beli, maka hukumnya berdosa juga. Berdosa dan tak sah. Sebab dia membeli bukan daripada tuan punya barang, orang lain yang jual tanpa izin, maka tak sah. Dia dapat buku sedikit, nak guna pun anak tu pun tak boleh bawa buku. Kalau kita sebagai bapa saudara ke abang ke apa-apa saudara ke jualkan buku tanpa izin, dia boleh ke? Itu dalam bab apa? Wilayah, wali tadi. Wali. Maksudnya dalam pengurusan harta kanak-kanak, pembahagian, sekiranya pembahagian pertama, dia melihat harta tersebut kalau dilaburkan ke satu tempat akan mendatangkan bahaya ataupun terdedah kepada risiko yang tinggi, maka wali tak dibenarkan untuk melaburkan harta anak tadi. Kalau wali nampak motor anak tadi, maka tak boleh jual. Dia sebab rugikan anak tadi. Sekiranya ada potensi antara rugi dan untung, itu boleh. Ataupun memberi manfaat kepada budak tadi. Motor ni kalau biar lama tak start dan tak ada orang guna, akan rosak. Lebih baik jual. Dan jual dengan harga yang biasa dan ada orang nak beli, maka boleh. Umur 30 tahun dah, tapi orang selalu bagi duit banyak, dalam bank dia ada 30,000. Dia kata bila tiba ibadat korban ni, dia nak buat korban untuk anak dia lah. Anak dia umur 30 tahun. Sebab banyak sangat orang bagi duit setiap bulan. Jadi belum orang nak bagi duit, dia kata dia nak gunakan duit itu untuk buat ibadat korban untuk anak dia. Maka hukumnya tak sah. Sebab tuntut mampu, tapi tak ada tuntutan untuk dia. Kalau nak buat, wali kena keluar duit dia. Mana belum balik ataupun anak-anak yang dah balik tapi akal dia tak sama seperti orang biasa. Harta anak tadi kita boleh guna, walaupun untuk keperluan, untuk benda baik. Untuk benda baik lah, nak buat ibadat korban untuk dia. Ibadat korban ni untuk kita ni, yang sihat, kemudian yang ada kemampuan. Dia ada kemampuan tapi tak ada tuntutan kepada dia. Kita nak buat untuk dia boleh. Samalah kalau anak-anak yang belum balik umur 3 tahun 4 tahun, kadang-kadang akaun banyak duit dia, berpuluh ribu. Baru umur 5 tahun 6 tahun, harta dah separuh daripada harta kita lagi. Ambil duit dia untuk buat ibadat korban ataupun apa-apa nak sedekah masjid ke surau ke, itu tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia tak ada tuntutan untuk buat. Kemudian yang boleh apa Ustaz? Boleh apa tu? Yang boleh guna duit tu mesti bila? Untuk keperluan dia, untuk dia kalau dia sakit, untuk ubat dia ke, untuk beli makanan dia ke, untuk beli keperluan kita pun boleh juga. Sikit tukar-tukar Kemudian ibu dia kata apa? Menjual hamba yang lari tadi hukumnya tak sah. Sama ada tuan dia tahu di mana tempat dia ataupun tuan dia tak tahu kat mana dia menghilangkan diri, tak sah. Sama hukum dia menjual unta yang hilang, unta yang kita dah jual dah. Kita sedang jual unta, maka hukumnya tak sah. Sampai kita jumpa dulu baru kita jual. Jangan kita jual dulu ada harapan nak dan menaruh harapan untuk jumpa, maka itu tak sah. Sebab dalam berjual beli yang saya bagi tahu tadi, ketika transaksi akad barang tersebut, ini semuanya adalah dalam jual beli. Tempahan tu semua cerita lain. Akad tempahan barang tak ada lagi. Kita tak mampu serah lagi sebab belum siap. Ini jual beli bukan akad tempahan.
Ya. Kalau kita lembu korbannya, kita dah booking awal. Harga berapa tu dari dalam simpanan dia sebulan. Contohnya kita beli hari ni, ada lagi 2-3 minggu lagi. Nak lembu ni kita nak. Sekiranya berlaku kecacatan yang kematian, maka kita tengoklah dia kecuaian daripada siapa. Kalau kecuaian daripada orang yang jaga lembu tadi, maka dia kena ganti. Kalau bukan daripada kecuaian dia, maka dia tak perlu ganti. Dia tak perlu ganti. Kalau bukan daripada kecuaian, telah selesai. Cuma kita macam hantar lembu tadi. Jadi menjadi tanggungjawab dia untuk jaga. Untuk jaga. Bila berlaku apa-apa, dia tak perlu ganti. Tapi kalau berlaku apa-apa disebabkan kecuaian dia, maka dia, kita ada kedai ataupun petrol pump, orang letak tabung duit dekat kaunter bayaran tu, berlaku kecurian, takkan kita nak ganti balik? Kita tak perlu gantilah kalau bukan kecuaian kita. Tapi kalau dekat kaunter tu memang tak ada orang, lama pula tu 15 minit, 20 minit, maka ada potensi untuk berlaku pecah. Orang pecah tabung. Jadi paling kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Sebulan sekali tu lama sangat. Sebulan sekali lama. Sebab kecurian ni boleh berlaku bila-bila. Dan masjid ini kutip duit tu dia bagi tahu memang setiap hari dia akan buka tabung. Cuma pada malam tu dia tak sempat buka tabung sebab anak dia sakit, dia kena pergi hospital. Dan pukul 3 pagi tu ada pencuri masuk. Pencuri masuk, pecahkan tabung, ambil. Mana pencuri? Jadi yang paling baik bilik Bilal kena pecah. Habis duit dalam tu. Dan duit dalam tu dia letak duit kuliah seminggu dalam tu. Seminggu duit kuliah letak. Kemudian CCTV pun ada, tak masuk pintu tu, CCTV pun rosak. Dan duit masjid ataupun surau tersebut boleh dijangkakan lebih daripada separuh juta tu. Mana lebih 500,000. Tak dimanfaatkan sebaiknya, tak dimanfaatkan. Rosak dan tidak di-repair. Kemudian berlaku tak ke bank, dia boleh simpan lama-lama, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, simpan di surau ataupun di masjid. Satu risiko. Cukup sekadar itu dulu pada malam ni, insya-Allah. Nanti kita akan sambunglah mengenai ada dipanggil sebagai bai'ud dain, menjual hutang dengan hutang. Bai'ud dain bidain, menjual hutang dengan hutang. Seorang yang ada hutang dengan dia, boleh ataupun tidak. Ada beberapa gambar bulan akan datang, insya-Allah. Cukup sekadar ni dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.